Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Malaysia adalah syurga kroni dan kita tahu siapa yang harus dipersalahkan. Takkan anda tak tahu siapa King Kroni Kapitalisme? Dari saat kita dilahirkan, mungkin juga diberanakkan dalam hospital milik kroni, hingga ke saat yang kita mati. Kroni akan menjadi sebahagian besar hidup kita. Jika Malaysia adalah satu kek, ini adalah cara ia akan dibahagikan. 20% hak negara, 20% akan masuk tangan VVIP, 20% kepada elit politik yang memerintah negara ini dan juga untuk keluarga mereka, dan 30% lagi kepada kroni. Semua ni cuma anggapan saya ya. Dan daripada baki 10% tu, 7% mungkin milik orang negara asing, sementara 3% yang sangat murah hati ya adalah kepunyaan orang biasa macam anda dan saya. Itu pun kalau kita ada duit nak beli apa benda tu. Kalaulah anda seorang graduan yang baru masuk kerja, katakanlah ini dalam dekad ke-80-an, anda perlu membeli kereta untuk pergi kerja kerana pada masa itu pengangkutan awam tidak bagus. Mengapa? Kerana Perdana Menteri masa itu, Dr. Mahathir Mohamad, teringin sangat nak buat Malaysia negara yang manufacture kereta, membuat kereta macam Jepun dan Korea Selatan. Jadi, dia gila dengan projek Proton dan tidak tumpukan masanya untuk membina sistem pengangkutan awam yang bagus untuk kegunaan seluruh rakyat. Anda tak mampu beli kereta negara asing kerana terlalu banyak tarif, ya, import duty, excise duty, cukai dan sebagainya. Jadi anda terpaksa beli kereta Proton. Nak pinjam duit dari bank, dan kita dapati bank pula hak milik kroni. Tak lama lepas beli kereta tu, kereta Proton telah rosak. Nak beli spare part Proton amatlah susah. Mengapa? Kerana pembekal spare part Proton terdiri dari kaum kroni. Dan mereka buat duit dengan harga tinggi spare part dan juga perkhidmatan yang sangat lembap. Jadi, anda terpaksa ambil teksi nak pergi ke sini ke sana. Tapi, anda dapat tahu, teksi pula kepunyaan kroni. Anda nak pergi naik bas menziarahi sanak saudara di kampung. Bas juga hak milik kroni. Syarikat tol pun syarikat kroni. Semua saja kepunyaan kroni. Jalan raya tu pun kepunyaan kroni. Dan mereka macam hisap darah kita. Anda terlalu bosan dengan semua ni dan anda pergi kedai runcit nak beli bahan makanan. Barang semua dah naik harga. Anda dapati pula kedai makan, tuan punya kedai makan tu mengadu yang beras kepunyaan syarikat kroni. Bukan sahaja itu, roti, gula dan tepung pun dari syarikat kroni. Minyak makan, minyak kereta dan banyak lagi benda. Semuanya dari syarikat kroni. Nak beli daging dekat pasar pun anda dapati yang daging halal pula dijual kartel halal yang bersubahat dengan pegawai JAKIM. Dan mereka ni lebih kurang sama kegiatan seperti kroni. Anda nak hantar barang ke ibu anda di kampung, dapati pula yang perkhidmatan pos juga hak milik kroni. Anda nak pergi melancong ke luar negara, MAS, Malaysian Airlines System pula
hak kroni. Perkhidmatan semakin teruk, tetapi kos tambang lagi naik. Uniform pramugari juga anda dapati hak kroni. Duduk setengah hotel pun kepunyaan kroni. Jadi anda tertanya ya, adakah barang yang bukan kepunyaan kroni? Yang rakyat tahu ialah semua yang bagus, semua yang menguntungkan atau bernilai tak lama lagi akan jadi aset kroni. Kalau tak percaya, tengoklah apa yang terjadi baru-baru ini kepada Menara KL atau KL Tower pada ujung bulan tahun 2022. Telekom Malaysia Berhad telah jual saham Menara KL. Walaupun Menara KL dimiliki oleh kerajaan, manakala operasi dan penyelenggaraan menara itu secara konsesi. Ini yang buat rakyat marah kerana konsesi ini yang sangat beruntung tetapi dengan secara senyap-senyap telah dijual ke syarikat yang ramai orang dakwa bermasalah. Jadi, apa strategi bodoh yang diambil oleh ahli korporat Telekom Malaysia? Kalau perniagaan boleh buat untung, buat apa nak jual? Rakyat tidak puas hati dan mereka mahu siasatan dibuat dan mereka yang terlibat dipecat dan didakwa dalam mahkamah. Semua ini berlaku kerana kronisme yang semakin teruk di Malaysia. Semua aktiviti dan perniagaan seperti GLC, syarikat lain dan sebagainya yang masa dulu hak rakyat dan kerajaan, ini termasuk tanah ya. Tanah yang prime estate. Lama kelamaan akan jadi hak kroni. Anda dan saya pergi ke Maidin atau Giant atau mana lagi kedai runcit untuk chip Merdeka ataupun chip Mega Sale untuk membeli benda harga murah. Kroni pula. Diorang pergi jumpa kawan ahli politik mereka dan beli aset kepunyaan kerajaan dengan harga yang amat murah. Seumpamanya ya. Ini example saja. Mungkin ada benda atau tanah atau bangunan atau perniagaan yang boleh dijual dengan harga 100 juta ringgit di dalam pasaran bebas. Tetapi kroni boleh dapat ciplak dengan harga 3 juta saja. Siapa tak marah? Kesemua aktiviti penjualan harta rakyat kerajaan ke pihak kroni hanyalah peratusan kecil dari apa yang sebenarnya berlaku. All these are just the tip of the iceberg. Jadi, sudah berapa banyak saham atau khazanah kebangsaan ataupun tanah yang telah diberi atau dijual secara cheap sale ke kroni? Mungkin anda lebih pengetahuan tentang perkara ini. Yang buat rakyat marah ialah menteri berfikir bahawa mereka boleh buat sewenang-wenang sahaja dengan aset kepunyaan rakyat. Bos kroni dengan kerjasama ahli politik berbuat sesuatu ikut sesuka hati mereka dan tidak layan sebarang aduan kami. Mereka tidak menjemput persaingan. They don't encourage competition. Mereka berkembang hanya kerana sokongan tuan politik mereka. Selalunya, kroni diberi tender kerajaan dengan begitu saja. Mereka selalunya tidak layak dan tidak ada kemahiran. Duit pun tak ada. Lama kelamaan, perniagaan atau projek itu akan lingkup dan duit rakyat lagi diguna untuk menyelamatkan syarikat kroni itu. Semua ni membazirkan duit rakyat. Duit rakyat yang boleh diguna untuk membina sekolah, jalan raya, hospital dan sebagainya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mesti membantras rasuah dalam
perkhidmatan awam dan juga menghentikan aktiviti kroni di Malaysia. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.